Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam video kali ini dalam pelajaran adab tahun 1, tajuk adab dengan keluarga. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, marilah kita menadah tangan untuk membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita masuk pada keterangan yang pertama, iaitu maksud keluarga ataupun pengertian keluarga. Mari kita tengok keterangannya sama-sama. Keluarga ialah orang yang mempunyai hubungan persaudaraan antara satu sama lain. Saya ulang lagi sekali. Keluarga ialah orang yang mempunyai hubungan persaudaraan antara satu sama lain. Okey, maksud dia dekat sini, keluarga ialah orang yang mempunyai hubungan, maksudnya orang yang mempunyai tali persaudaraan ataupun boleh dikenali sebagai sedarah daging dengan kita, seperti ibu, ayah, abang, kakak, adik dan saudara mara kita yang termasuk dalam pertalian darah sesama kita. Itulah maksud keluarga. Okey, sekarang kita tengok ahli dalam keluarga kita ialah yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga abang, yang keempat nenek, yang kelima akak, yang keenam adik, yang ketujuh atuk. Okey, ketujuh ahli dalam keluarga kita ni adalah yang sedarah daging dengan kita. Ayah yang sedarah daging dengan kita, yang ada pertalian darah dengan kita. Ibu yang melahirkan kita. Abang, kakak dan juga adik ialah adik-beradik seibu dan sebapa dengan kita. Yang mestilah adik-beradik kita lah kalau kita tak tahu. Nenek dan juga atuk adalah sedarah daging dengan ibu dan ayah kita. Jadi termasuklah dengan diri kita juga. Maknanya nenek dan atuk kita ni pun ada pertalian darah dengan kita. Itulah ahli dalam keluarga kita. Okey, kita tengok pada perkara mahram dan bukan mahram. Apa maksud mahram dan bukan mahram ni? Ini adalah antara aspek yang paling penting dalam diri kita dan juga sesebuah keluarga. Kita kena tahu mana yang mahram dan mana yang bukan mahram. Okay, kita tengok pada pengertian dia, keterangannya. Mahram bermaksud ataupun bererti orang yang haram dikahwini, manakala bukan mahram pula yang boleh dikahwini. Okey, saya ulang lagi sekali. Mahram bermaksud ataupun bererti orang yang haram dikahwini, manakala bukan mahram pula yang boleh dikahwini. Okey, Ustaz terangkan satu demi satu. Mahram bermaksud orang yang haram dikahwini, maksudnya orang yang ada pertalian darah dengan kita, iaitu adik-beradik kita, ibu dan juga ayah kita. Yang ni haram dikahwini. Kita tak boleh kahwin dengan adik-beradik kita. Kita tak boleh kahwin dengan mak dan juga ayah kita. Maksudnya kita tak boleh kahwin dengan pertalian darah dengan kita, yang bertalian darah dengan kita. Maksudnya yang boleh kita sentuh. Faham tak? Maksudnya contoh akak kita bersentuhan dengan adik lelakinya. Adik lelakinya adalah adik beradik dengan akaknya. Bermakna dia boleh bersentuhan.
yang itu tidak boleh dikahwini, haram hukumnya. Dan manakala bukan mahram pula yang boleh dikahwini. Yang ni terbalik pula. Yang bukan mahram buang pula boleh dikahwini. Maksudnya, contoh lelaki dan perempuan yang bukan adik-beradik dan juga yang bukan pertalian darah, maknanya dia tak boleh bersentuhan. Bila dia bersentuhan, haram hukumnya. Maknanya itu boleh dikahwini. Contoh, seorang lelaki berkawan dengan seorang perempuan. Dan diorang ni tak ada satu pun pertalian darah. Diorang hanya kawan. Bermakna lelaki dan juga perempuan tersebut boleh dikahwini. Okey, itu adalah perkara mahram dan bukan mahram. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir adalah adab berkomunikasi dan bergaul dengan keluarga. Saya ulang lagi sekali, adab berkomunikasi dan bergaul dengan keluarga. Berkomunikasi ni maksudnya cara kita berbual, cara kita berborak, cara kita bertegur sapa dengan keluarga kita, cara kita bergaul dengan keluarga kita. Okey, kita tengok apa dia adab-adabnya. Yang pertama, bertutur dengan lemah lembut. Bertutur ni maksudnya bercakap dengan lemah lembut. Kena sopan santun, cakap dengan perlahan, tak boleh tengking-tengking, kena lemah lembut. Lemah lembut ni bukannya kena lembutkan badan tu, tak. Tapi lemah lembut ni adalah lemah lembut bertutur kata. Kita bercakap dengan nada yang rendah, nada yang perlahan, cakap dengan nada yang sopan. Itu bertutur dengan lemah lembut. Okey. Yang seterusnya, yang kedua, jangan meninggikan suara. Jangan sesekali kita meninggikan suara dengan ahli keluarga kita, dan apabila kita bergaul dengan ahli keluarga kita, kita kena perlahankan suara kita. Yang terlebih sekali adalah apabila kita bercakap dengan orang yang lebih tua dengan kita, kena cakap dengan sopan. Macam tadi Ustaz cakap, kena bertutur dengan lemah lembut. Kena perlahankan suara, jangan tinggikan suara. Terutamanya bila kita bercakap dengan ibu dan ayah kita, kita bercakap dengan nenek dan juga atuk kita, kita bercakap dengan pakcik dan makcik kita, kita bercakap dengan abang dan juga kakak kita. Okey, kita kena cakap dengan suara yang rendah. Okey, ataupun sopan. Okey, seterusnya kita tengok keterangan seterusnya, jangan mengherdik mereka. Jangan mengherdik ni maksudnya jangan mengejek. Mengejek keterlaluan ataupun terlampau. Contohnya kita tengok adik kita ataupun abang kita mukanya hitam, ataupun abang kita badannya gemuk, kita panggil dia gemuk tanpa rasa hormat. Itu tak boleh. Maknanya tak beradab kat situ. Jadi jangan mengherdik mereka. Apa yang abang awak ataupun adik-beradik awak, akak awak ke adik awak ke, apa yang kekurangan pada dia, kita jangan sesekali mengejek. Kalau sekadar untuk bergurau, tak apa. Tapi kalau mengherdik ataupun nak mengejek melampaui batas, itu tak boleh. Okey, yang terakhir, panggil dengan panggilan yang baik. Okey, panggil dengan panggilan yang baik ni sangat penting dalam keluarga, sebuah keluarga. Itu sangat penting. Panggilan yang baik, contoh abang, akak, adik. Contoh abang, yang pertama panggil abang long, abang yang sulung. Akak yang kedua panggil Kak Ngah. Panggil nama panggilan yang baik. Jangan abang kita kau aku je dengan dia. Dan adik-beradik tu kita kau aku je. Mak dengan ayah pun kita kau aku kan je. Maknanya keharmonian dalam sebuah keluarga tu tak ada. Jadi kita kena panggil dengan panggilan yang baik, panggil dengan panggilan yang sopan. Jangan sesekali kita panggil dengan panggilan yang tidak senonoh ataupun dengan panggilan yang tidak sopan. Okey, itu saja pelajaran kita ataupun video kita pada kali ini, iaitu pelajaran adab akhlak Islamiah tahun 1, iaitu tajuk adab dengan keluarga. Ustaz harap
setiap keterangan yang Ustaz berikan ni, pelajar-pelajar ataupun anak-anak didik Ustaz dapat beri fokus dan faham setiap keterangan-keterangan yang Ustaz berikan di sini. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.